kami akan menyekat sepenuhnya cita-cita harimau belang di selat. Dengan satu pengisitiharan keras dari Trump itu, proyek kapal selam nuklear kelas 5.000 tan Malaysia, yang dikenali sebagai proyek harimau laut, seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Amerika Syarikat sambil menekan Malaysia untuk menghantar tentera lautnya ke Selat Hormuz, mula mencengkam leher tentera laut Diraja Malaysia dengan menggunakan bekalan bahan api jantung kepada kapal selam nuklear sebagai alat ugutan. Namun, berbanding tunduk kepada tekanan, Malaysia sebaliknya membuka satu lembaran baharu yang tidak dijangka dari seberang dunia. Satu langkah bijak yang mengejutkan Amerika Syarikat sendiri. Jawapannya, Perancis. Mengapakah Perancis sanggup menentang amaran keras Amerika Syarikat untuk menjadi rakan kongsi Malaysia? Dan apakah sebenarnya isi kandungan tawaran rahsia yang telah diterima oleh Malaysia daripada Perancis? Projek kapal selam nuklear Malaysia yang mula menggegarkan papan catur geopolitik di tengah-tengah tekanan Trump. Mari kita saksikan sekarang permulaan agung serangan balas yang menggemparkan seluruh dunia. Di mana sahaja Anda mendengar, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Suasana di dalam Dewan Kuliah ini senyap sunyi. Di pangkalan Tentera Laut Brest, di luar tingkap bangunan seminar, angin lautan Atlantik mengetuk-ngetuk cermin, tetapi tiada seorang pun daripada 22 hadirin di dalam dewan itu yang mendengarnya. Pakaian seragam tentera darat dan laut bercampur aduk di kerusi, dan beberapa orang memakai pakaian penyelidik awam, tetapi pandangan mata mereka semua tajam. Saya berdiri di hadapan podium tanpa mengeluarkan sebarang bahan kuliah. Nampaknya, slide tidak diperlukan hari ini. Ada cerita yang perlu disampaikan sebelum data. Malam sebelum kuliah ini, saya tidak dapat tidur lena. Saya tidak tahu bagaimana cerita ini akan diterima di tempat yang asing ini. Selamat pagi. Saya Nicholas Leroy. Selama 27 tahun, saya telah berdiri di podium ini sebagai Profesor Strategi Maritim di Akademi Tentera Laut Perancis. Semasa muda, saya terlibat secara langsung sebagai penasihat dalam reka bentuk reaktor untuk kapal selam nuklear kelas Safran. Kini, saya memberi kuliah setiap tahun di Seminar Keselamatan Maritim bersama NATO. Ini adalah tahun ke-14 saya. Saya telah mengajar ratusan pegawai dan penyelidik dari berpuluh-puluh negara. Tetapi tidak banyak kuliah yang membuatkan jantung saya berdebar-debar seperti saat ini. Kerana cerita hari ini adalah cerita yang telah saya nantikan selama hampir 20 tahun. Di dalam Dewan Kuliah hari ini, pegawai pertukaran Tentera Laut AS, Jason Davis, duduk di barisan hadapan sebelah kanan. Jason duduk dengan tangan bersilang, sedikit menyengat, dan dari posturnya sahaja sudah terbaca apa yang dia harapkan daripada kuliah ini. Di sebelahnya, Haruki Junichi, seorang penyelidik pertahanan dari Jepun, sudah membuka notanya. Klaus Schmidt, seorang jurutera marin dari Jerman, meletakkan sebuah buku teknikal yang tebal di atas mejanya. Sifat berhati-hati seorang juru teknik terasa dari ketebalan buku itu. Dan di belakang dewan duduknya pegawai Tentera Laut British, James Collins. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab dalam urusan praktikal perjanjian AUKUS. Kedudukannya sahaja sudah kelihatan seperti satu jawaban. Saya berjalan ke papan putih, bukannya menghidupkan skrin. Saya mengambil pen marker dan menulis satu ayat. Kunci kepada kapal selam nuklear hanya ada satu. Jason mengangguk sedikit. Klaus, dengan gaya yang sudah dijangka, menyandarkan badannya ke kerusi dengan tangan masih bersilang. Haruki menyalin ayat itu dengan senyap ke dalam notanya. Tiada siapa yang membantah. Sudah tentu, ini adalah pengetahuan umum dalam industri ini. Satu tatanan dunia yang tidak pernah goyah selama berpuluh-puluh tahun. Kapal selam nuklear digerakkan oleh reaktor uranium yang diperkaya tinggi, HU. Negara yang membekalkan bahan api itu adalah negara yang mengawal tatanan kapal selam nuklear. Kunci itu selama ini hanya ada satu, dan semua orang menganggapnya sebagai perkara biasa. Termasuk saya. Saya meletakkan pen marker dan menyambung kata-kata saya. Hari ini, saya akan menceritakan saat di mana pengetahuan umum itu akan berkecai, kata saya. Belum ada pengumuman rasmi, tetapi ia sudah pun bermula. Sebuah negara yang akan melukis semula peta dunia kapal selam nuklear kini sedang bergerak secara senyap. Saya telah memerhatikan negara itu sejak sekian lama, dan barulah baru-baru ini saya dapat menceritakan kisah ini. Hari ini adalah harinya. Mungkin inilah saat yang paling sesuai untuk cerita ini didedahkan kepada dunia. Di belakang dewan, James segera bertindak balas. Memandangkan perjanjian AUKUS, menyaksikan Amerika Syarikat dan United Kingdom bersetuju untuk memindahkan teknologi kapal selam nuklear, James, sebagai seorang pegawai Tentera Laut British,
Secara semula jadi cuba mencari jawapan dalam kerangka itu. Dengan riak wajah seolah-olah dia sudah tahu jawabannya, James bertanya, "Bukankah itu Australia?" Seolah-olah AUKUS sudah menyelesaikan segalanya. Saya menggelengkan kepala. "Bukan," kata saya. "Negara ini berbeza. Malah, ia berada di kutub yang bertentangan." Jason mengangkat keningnya. Klaus membuka silangan tangannya dan mencondongkan badannya ke hadapan. Haruki mengangkat pandangannya sejenak sebelum menurunkannya semula ke nota. Saya tidak terlepas perubahan-perubahan kecil ini. Inilah saat paling penting dalam kuliah ini. Saat di mana para hadirin mula menyadari dengan tubuh mereka bahwa ramalan mereka salah. Cerita ini mesti diselitkan ke dalam keretakan itu. Saya berhenti sejenak. Kesunyian adalah salah satu alat yang paling berkuasa dalam kuliah. Mereka perlu diberi masa untuk mencerna ramalan yang salah. Barulah cerita seterusnya dapat meresap lebih dalam. Saya kembali ke papan putih. Selama ini, negara-negara yang memiliki atau mampu membina kapal selam nuklear secara mandiri boleh dikira dengan jari. Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Perancis, dan China. Itu sahaja. India mengendalikannya secara pajakan, dan melalui AUKUS, Australia sedang beratur. Tatanan ini tidak pernah berubah selama 70 tahun yang lalu. Ini kerana tidak banyak negara yang mampu melakukan 3 perkara serentak. Memperkaya bahan api nuklear, mereka bentuk reaktor, dan mengintegrasikannya ke dalam badan kapal selam. Jika salah satu daripada 3 perkara ini tiada, ia adalah mustahil. Tetapi tatanan itu kini sedang bergegar. Kali ini, Jason mencadangkan nama lain. Adakah ia India? Memandangkan hubungan strategik India dengan Amerika Syarikat semakin mendalam, adalah wajar jika tekaannya mengarah ke situ. Haruki juga kelihatan sedang mempertimbangkan kemungkinan yang sama secara senyap. Suasana dewan kuliah itu bertukar menjadi pertandingan meneka secara senyap. Ketika pertandingan itu sedang memuncak, saya menggelengkan kepala sekali lagi. "Bukan," kata saya. "Negara yang saya maksudkan bukanlah negara yang diberi laluan oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya, ia adalah negara yang pintunya telah ditutup oleh Amerika Syarikat. Bukan sahaja ditutup, malah dikunci dengan mangga. Dan negara itu, bukannya berputus asa di hadapan mangga itu, sebaliknya telah menemui pintu yang lain." Dewan kuliah menjadi senyap semula. Klaus bertanya, "Adakah ditutup itu bermaksud bekalan bahan api nuklear itu sendiri disekat dari sumbernya? Bukan kerana tiada teknologi, tetapi akses itu sendiri dihalang secara institusi?" Saya menjawab, "Ya, ada perjanjian. Ada rejim, ada perikatan. Dalam semua struktur ini, sebuah negara tertentu dihalang secara undang-undang dan institusi daripada menyentuh bahan api nuklear. Ini bukan soal teknologi, ini soal politik. Ini adalah struktur di mana kuasa besar menggunakan bahan api nuklear sebagai senjata terhadap sekutunya, dan struktur itu kini sedang retak." Riak wajah Jason sedikit mengeras. Mungkin dia sudah mula mengagak apa yang akan saya katakan, tetapi saya fikir dia masih belum pasti. Bagi seorang tentera dari Amerika Syarikat, berdepan secara langsung dengan percanggahan struktur negaranya di dalam dewan kuliah bukanlah satu pengalaman yang selesa. Saya sengaja tidak menyentuh ketidakselesaan itu. Data akan berbicara dengan sendirinya. Kuliah hari ini akan membiarkan data menceritakan segalanya. Saya kembali ke papan putih. Di bawah ayat pertama yang saya tulis, saya menambah 1 baris lagi. Tetapi seseorang telah mencipta kunci yang kedua. Apabila bunyi pen marker berhenti, dewan kuliah itu diselubungi kesunyian yang mutlak. Angin lautan Atlantik sekali lagi mengetuk tingkap, dan saya memandang setiap seorang hadirin dengan perlahan. Saya suka kesunyian ini. Kesunyian yang melahirkan persoalan. Siapakah negara itu? Tiada siapa yang bersuara, tetapi saya tahu dari pengalaman bertahun-tahun bahwa semua orang ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah yang akan membawa kuliah ini hingga ke penghujungnya. Apabila kuliah ini tamat, peta dunia Anda akan berubah. Jika Anda melihat jalan yang telah dilalui oleh negara itu, mungkin Anda juga akan sampai kepada kesimpulan yang sama seperti saya. Sambil berkata begitu, saya berundur dari papan putih. Apabila saya menghidupkan slide, satu peta muncul di skrin. Asia Tenggara. Mata 22 orang serentak menghala ke arah yang sama. Jason memandang skrin dengan tangan masih bersilang. James sedikit mengangkat badannya dari sandaran kerusi. Tiada sebarang tanda pada peta itu. Tiada nama negara, tiada warna, hanya garisan kontur. Saya memandang peta kosong itu sejenak. Beberapa saat sebelum menyebut nama yang telah saya nantikan selama 20 tahun terasa lebih lama daripada yang dijangka. Saya mengangkat penunjuk laser dan perlahan-lahan menunjuk ke arah sebuah semenanjung. Malaysia. Bukan sekadar Malaysia.
Tetapi Malaysia yang cuba mendapatkan kunci kedua kepada kapal selam nuklear, walaupun Amerika Syarikat telah menutup pintunya. Reaksi Dewan Kuliah itu serta-merta. Jason adalah yang pertama. Selepas terdiam sejenak, dia ketawa kecil. Ketawa yang cuba ditahan tetapi tidak dapat disembunyikan. Haruki, yang sedang mencatat, meletakkan pennya. Klaus, selepas memandang skrin seketika, mengambil buku teknikal di atas mejanya, seolah-olah menganggap kuliah ini telah terpesong dari landasannya. Di suatu sudut dewan, kedengaran bunyi ketawa perlahan. Saya mendengar bunyi ketawa itu, kerana saya tahu bagaimana ketawa ini akan berubah apabila kuliah ini berakhir. Pengalaman mengajar yang lama telah mengajar saya sesuatu. Pelajar yang ketawa paling kuat adalah pelajar yang akan berubah paling mendalam. Jadi, saya tidak menghentikan ketawa itu. Jason tampil sebagai wakil. Cerita tentang Malaysia mahu membina kapal selam nuklear, adakah ia realistik, katanya. Selagi ada perjanjian kerjasama strategik AS, Malaysia tidak boleh menyentuh bahan api nuklear. Ia adalah struktur yang mustahil untuk diimpikan. Suara Jason mengandungi nada seolah-olah mengajar, sejenis nada yang mengingatkan seorang profesor tentang fakta yang dia sudah tahu. Haruki menambah dengan berhati-hati. Kapal selam konvensional mereka pun belum mencapai kemandirian teknologi sepenuhnya. Kapal selam berkuasa nuklear adalah masalah yang berada pada tahap yang sama sekali berbeza. Kata-kata Haruki lebih senyap daripada Jason, tetapi makna di dalamnya lebih tajam. Ia merumuskan bagaimana Jepun melihat kedudukan semasa teknologi pertahanan Malaysia. Saya mendengar kedua-dua mereka bercakap sehingga habis tanpa mencela, kemudian mengangguk perlahan. Saya sudah menjangkakan reaksi ini, malah saya menantikannya. Semakin kuat pelajar ketawa, semakin kuat kesan pendedahan itu akan meresap. Betul, kata-kata Jason betul. Perjanjian kerjasama strategik AS, Malaysia daripada memperkaya atau memproses semula bahan api nuklear secara sendiri. Ia dihalang oleh perjanjian dan undang-undang. Dan baru-baru ini Amerika Syarikat mula menggunakan perjanjian itu secara terang-terangan sebagai alat diplomatik. Ia telah beralih dari hubungan sekutu kepada alat tekanan politik. Inilah titik permulaan cerita hari ini. Sebab mengapa Malaysia mahukan kapal selam nuklear. Dan sebab mengapa Amerika Syarikat cuba menghalangnya bertemu di sini. Saya menukar slide seterusnya. Di skrin, terpapar beberapa kenyataan dari pentadbiran AS yang menyatakan mereka akan menilai semula bekalan bahan api nuklear untuk projek kapal selam nuklear Malaysia, projek Harimau Laut. Kandungannya ialah mereka boleh menyekat bekalan uranium diperkaya tinggi berdasarkan perjanjian kerjasama strategi itu. Di samping itu, tuntutan pihak AS agar Malaysia memainkan peranan yang lebih besar dalam mempertahankan Selat Hormuz juga muncul bersama. Strukturnya, jika diringkaskan, adalah seperti ini: pertahankan Hormuz atau lupakan bahan api nuklear. Pilih salah satu. Itulah tekanannya. Dalam sejarah, banyak sekutu telah tunduk kepada tuntutan seperti ini. Ramai orang tidak mahu mengakui hakikat bahawa perkataan sekutu boleh digunakan seperti ini. Tetapi data memaksa kita untuk mengakuinya. Dewan Kuliah menjadi senyap semula. Kali ini, ia adalah jenis kesunyian yang berbeza. Di tempat di mana ketawa tadi berada, kini duduknya rasa tidak selesa. Ketidakselesaan itu adalah deria pertama yang diperlukan di Dewan Kuliah ini. Saya perasan riak santai di wajah Jason tadi telah hilang. Mungkin Jason sudah mengetahui beberapa daripada berita-berita itu. Sebagai seorang pegawai pertukaran tentera laut AS, mustahil dia tidak tahu tentang tren dasar luar negaranya. Tetapi dia mungkin tidak menjangka ia akan disebut secara terbuka di dalam Dewan Kuliah ini. Dewan Kuliah adalah ruang seperti itu. Fakta yang diketahui pun boleh mempunyai berat yang sama sekali berbeza apabila keluar dari mulut orang lain. Saya menyambung. Bahagian ini adalah salah satu fakta paling penting dalam kuliah hari ini. Lihat sendiri dua standar yang dicipta oleh Amerika Syarikat melalui AUKUS AS telah bersetuju untuk menyediakan teknologi kapal selam nuklear secara langsung kepada Australia dan sedang membincangkan pemindahan kapal selam nuklear kelas Virginia bersama dengan reaktor yang digerakkan oleh uranium diperkaya tinggi. Untuk teknologi bahan api nuklear yang sama, mereka menggunakan logik ugutan terhadap satu pihak dan logik hadiah terhadap pihak yang lain. Terhadap Malaysia, mereka menggunakan perjanjian sebagai perisai untuk menekan, manakala kepada Australia, mereka menawarkan kapal selam nuklear sebagai hadiah. Amerika Syarikat mengunci pintu untuk Malaysia sambil menghadiahkan kapal selam nuklear kepada Australia. James mencelah,
Konteks strategik AUKUS adalah berbeza secara asasnya, katanya. Terdapat rangka kerja geopolitik yang jelas untuk membendung China di Indo-Pasifik, dan Australia memainkan peranan yang pasti dalam rangka kerja itu. Situasinya berbeza dengan Malaysia. Saya mengangguk. Logik itu sendiri tidak salah, tetapi kita perlu bertanya satu perkara. Untuk siapakah konteks strategik itu? Adalah wajar jika pembahagian peranan berlaku dalam struktur perikatan, tetapi jika pembahagian itu direka bentuk untuk menguntungkan sebelah pihak secara tidak seimbang, kita perlu bertanya sama ada ia masih boleh dipanggil perikatan. Dari perspektif Malaysia, struktur sekarang kelihatan seperti satu urus niaga asimetri atas nama perikatan. Malaysia yang bertahan, negara lain yang menerima teknologi. Satu ketegangan aneh menyelubungi Dewan Kuliah. Jason memandang skrin tanpa berkata apa-apa. James memegang pennya dan meletakkannya semula. Haruki mengambil semula pennya yang telah diletakkannya sebentar tadi. Udara di dalam Dewan Kuliah sedang berubah. Keyakinan yang pada mulanya memenuhi ruang ini perlahan-lahan digantikan oleh sesuatu yang lain. Hanya Klaus, yang telah meletakkan buku teknikalnya, memandang skrin. Dia seolah-olah telah mula menganalisis struktur ini dengan mata seorang juru teknik. Saya berhenti bercakap sejenak. Jason berdiam diri, dan berat kesunyiannya memenuhi Dewan Kuliah. Laluan melalui Amerika Syarikat tertutup sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian Jason adalah tepat. Selagi perjanjian kerjasama strategik AS, Malaysia wujud, kapal selam berkuasa nuklear cara Amerika yang menggunakan uranium diperkaya tinggi secara realistiknya adalah mustahil bagi Malaysia. Pintu itu terkunci rapat, dan Amerika Syarikat bersedia untuk mengetatkan lagi kunci itu. Tetapi Malaysia tidak berhenti di situ. Di hadapan pintu yang tertutup, mereka tidak berpatah balik. Mereka mula mencari pintu yang lain. Di mana pintu itu, akan saya ceritakan sekarang. Apabila saya menemui pintu itu, barulah saya yakin saya perlu memberikan kuliah ini. Saya dapat merasakan suasana di Dewan Kuliah ini sedang berubah. Di tempat di mana tadi ada ketawa, kini keseriusan mula mengambil tempat. Pintu lain itu berada di arah yang tidak dijangka. Saya memaparkan slide baharu. Satu gambar keratan, rentas reaktor muncul di skrin. Ia adalah lukisan teknikal. Mata Klaus, yang duduk di hadapan, buat pertama kalinya terpaku pada skrin. Sikap seorang juru teknik berubah di hadapan angka dan lukisan. Klaus, yang tadi seolah-olah coba menjauhkan diri dari kuliah dengan mengambil bukunya, kini mencondongkan badannya ke hadapan. Saya menantikan perubahan itu. Saya tahu apabila perbincangan teknikal bermula, Klaus akan menjadi pusat kuliah ini. Alternatif yang ditemui oleh Malaysia ialah reaktor uranium diperkaya rendah, LEU. Saya berkata begitu dan menunggu sejenak. Saya tahu Klaus akan bertindak balas. Seperti yang dijangka, Klaus mengangkat tangannya. Nadanya sopan, tetapi keyakinan di dalamnya kukuh. Klaus adalah orang yang telah mendalami bidang ini, dan bukan orang yang akan membantah tanpa asas kejuruteraan. Oleh itu, bantahan ini lebih penting. Menggerakkan reaktor kapal selam nuklear dengan uranium diperkaya rendah adalah tidak munasabah dari segi kejuruteraan, katanya. Kapal selam nuklear perlu menghasilkan kuasa maksimum dalam badan kapal yang sempit, dan untuk itu, uranium diperkaya tinggi dengan kepekatan 90% atau lebih adalah penting. Jika menggunakan uranium diperkaya rendah, saiz reaktor perlu lebih besar untuk menghasilkan kuasa yang sama, dan jika reaktor menjadi lebih besar, reka bentuk kapal selam itu sendiri akan runtuh. Ini adalah kandungan yang tertulis dalam buku teks kejuruteraan Marin Jerman. Saya mendengar kata-kata Klaus sehingga habis. Tiada apa yang salah. Dari segi prinsip kejuruteraan sahaja, ia adalah betul sepenuhnya. Saya sendiri berfikiran begitu 20 tahun yang lalu. Malah, saya pernah menulis tesis dengan logik yang sama. Tetapi ada satu masalah, Klaus. Sudah ada negara yang telah melakukan perkara yang mustahil itu. Saya menukar skrin. Pada slide baharu, terdapat gambar sebuah kapal selam. Sebahagian badannya kelihatan di atas laut yang gelap. Tanda tentera Laut Prancis jelas kelihatan. Kapal selam nuklear kelas Safran. Kapal selam yang saya sendiri berikan nasihat. Ini adalah kapal selam serangan nuklear dengan sesaran 5.300 tan. Dan kepekatan uranium yang masuk ke dalam reaktor kapal selam ini adalah di bawah 20%. Bukan diperkaya tinggi, diperkaya rendah. 6 buah kapal selam ini kini sedang beroperasi secara aktif dengan tentera Laut Prancis dan ke-6-6-nya berada di lautan hari ini. Tangan Klaus terhenti. Dia seolah-olah berhenti menulis sesuatu di notanya. Saya tidak terlepas saat itu. Jason juga membetulkan kedudukannya.
Silangan tangannya telah terbuka. Saya menyambung. Ini bukan angka makmal, bukan teori, bukan hipotesis. Ia adalah aset tempur sebenar yang sedang meronda di Lautan Atlantik dan Hindi pada saat ini. Dan saya terlibat secara langsung sebagai penasihat dalam reka bentuk reaktor kapal selam ini. Saya menerima lukisannya, menyemak angkanya, dan mengadakan berpuluh-puluh mesyuarat dengan pasukan reka bentuk. Jadi, bagi saya, ini bukan teori. Menggerakkan kapal selam nuklear seberat 5.300 tan dengan uranium diperkaya rendah di bawah 20% adalah mustahil secara teori. 6 buah kapal kini sedang terapung di lautan. Dewan kuliah menjadi senyap. Kali ini ia adalah jenis kesunyian yang berbeza. Jason dan Haruki memandang skrin. James meletakkan tangannya di atas meja. Klaus, dengan senyap, meletakkan semula buku teknikal yang dipegangnya ke atas meja. Gerakannya kecil, tetapi saya tahu apa maknanya. Apabila keyakinan seseorang mula goyah, dia akan meletakkan apa yang dipegangnya terlebih dahulu. Saya membiarkan kesunyian itu seketika. Para hadirin perlu diberi masa untuk mencerna angka-angka itu. Angka-angka apabila direnung akan mendatangkan kejutan yang sebenar. Saya menjelaskan mengapa fakta ini sangat penting dalam cerita hari ini. Formula bahawa uranium diperkaya tinggi adalah penting untuk kapal selam nuklear sebenarnya adalah formula yang berdasarkan teknologi Amerika. Tentera Laut AS telah menggunakan kaedah diperkaya tinggi selama lebih 50 tahun dan ia telah menjadi standar dunia. Rejim non-proliferasi nuklear, NPT, juga mengenakan kriteria yang jauh lebih ketat terhadap bahan diperkaya tinggi. Ini kerana uranium diperkaya tinggi berpotensi untuk dialihkan menjadi senjata nuklear. Tetapi Perancis tidak mengikut standar itu. Mereka memilih jalan mereka sendiri, dan pilihan itu akhirnya membawa kepada pembuktian praktikal teknologi diperkaya rendah. Dan kini, pintu yang ditemui oleh Malaysia adalah jalan ini. Haruki bertanya, bukankah kuasa reaktor diperkaya rendah lebih lemah berbanding diperkaya tinggi? Jika kelajuan atau prestasi menyelamnya lebih rendah dalam situasi sebenar, ia tidak mempunyai makna ketenteraan. Ia adalah soalan yang sangat munasabah dari segi teknikal. Haruki seolah-olah telah menyuarakan apa yang tidak dapat dikatakan oleh Klaus. Saya memaparkan spesifikasi kelas Safran di skrin. Kelajuan maksimum di bawah air adalah lebih 25 knot. Ia boleh menyelam selama berpuluh-puluh hari tanpa mengisi semula bahan api. Teknologi senyapnya juga antara yang terbaik di dunia. Angka-angka ini menyukarkan sesiapa untuk mengatakan kuasanya tidak mencukupi. Perancis menyelesaikan masalah saiz reaktor diperkaya rendah dengan inovasi reka bentuk. Daripada membesarkan reaktor, mereka mengubah pendekatan dengan mengoptimumkan keseluruhan badan kapal. Hasilnya ialah 6 buah kapal yang sedang beroperasi secara aktif sekarang. Apa yang dianggap sebagai had kejuruteraan telah ditembusi dengan teknologi. Buku teks yang dipelajari oleh Klaus tidak mengandungi fakta ini kerana Perancis telah menyimpan teknologi itu secara strategik dan senyap. Kuasa teknologi tidak akan menunjukkan kad mereka terlebih dahulu. Tetapi lautan tidak berbohong. 6 buah kapal itu membuktikannya. Teknologi diperkaya rendah yang dipilih oleh Perancis mempunyai satu lagi kelebihan. Ia berada pada kedudukan yang jauh lebih baik dalam rejim non-proliferasi NPT. Uranium diperkaya tinggi sentiasa diawasi oleh masyarakat antarabangsa kerana potensi untuk dialihkan menjadi senjata nuklear. Tetapi uranium diperkaya rendah secara relatifnya bebas daripada kontroversi itu. Jika Malaysia memilih teknologi ini, mereka akan mendapat teknologi dan pada masa yang sama memegang justifikasi di hadapan masyarakat antarabangsa. Jalan untuk memintas pintu yang tertutup telah terbuka dengan cara ini. Klaus dengan berhati-hati bersuara, saya tahu tentang data kelas Safran, tetapi saya tidak tahu ia menggunakan uranium diperkaya rendah, katanya. Dia memberi alasan bahawa kebanyakan buku teks tidak menyatakan dengan jelas kepekatan reaktor Perancis. Keyakinan yang ada pada suara Klaus tadi telah hilang, dan sesuatu yang lain telah mengambil tempatnya. Saat seorang juru teknik menerima bahawa formula yang diketahuinya salah, sentiasa datang dengan cara ini, secara senyap dan perlahan. Saya telah menyaksikan saat itu beberapa kali. Ia sentiasa indah. Saat di mana pengetahuan runtuh adalah permulaan pemahaman yang baharu. Klaus berada di sempadan itu. Saya mengangguk perlahan. Sudah tentu, tiada sebab untuk Perancis mendedahkan teknologi ini terlebih dahulu. Teknologi wujud di lautan, walaupun tidak ditunjukkan. Anda perlu menulis semula buku teks Anda, Klaus. Formula bahawa uranium diperkaya tinggi adalah penting adalah formula Amerika, bukan formula fizik.
Dan apa yang Malaysia sedang lihat sekarang bukanlah formula yang dicipta oleh Amerika, tetapi kemungkinan sebenar yang dibenarkan oleh fizik. Dewan Kuliah menjadi senyap semula. Kesunyian kali ini mendalam. Tetapi satu lagi soalan timbul. Di tempat di mana bantahan teknikal Klaus telah runtuh, James masuk dari sudut yang berbeza. Saya faham ada teknologi itu. James memulakan dengan perlahan. Saya juga mengakui Perancis mempunyai teknologi itu. Tetapi mengapa Perancis akan menyerahkan teknologi itu kepada Malaysia, memindahkan teknologi ketenteraan teras kepada negara yang bukan sekutu, hanya mungkin jika kepentingan geopolitik mereka sejajar dengan jelas. Tanpa pertukaran strategik seperti AUKUS, tiada negara akan menyerahkan teknologi terasnya. Bantahan James bukan mengenai teknologi, tetapi mengenai diplomasi, dan ia jauh lebih tajam daripada Klaus. Saya menantikan soalan ini. Sebelum menukar slide, saya melihat sekeliling Dewan Kuliah. Wajah-wajah yang tadi tersenyum sinis kini telah hilang. Jason telah membuka silangan tangannya sepenuhnya dan meletakkan sikunya di atas meja sambil memandang ke hadapan. Haruki sedang menulis sesuatu dengan tekun di atas notanya. Suasana sedang berubah. Soalan James tepat mengenai inti kuliah ini. Pertama, mari kita bercakap tentang sejarah. Saya memulakan. Ini adalah cerita yang bermula setengah abad yang lalu. Pada masa itu, Malaysia, dalam usaha untuk mencapai kemandirian teknologi nuklear, cuba bekerja sama dengan Perancis. Mereka mahu memperkenalkan kemudahan pemprosesan semula nuklear, dan Perancis bersedia untuk bekerja sama. Rundingan itu hampir berjaya, tetapi rundingan itu gagal pada saat-saat akhir. Amerika Syarikat campur tangan. Pada masa itu, AS cuba menghalang sebarang usaha kemandirian teknologi nuklear Malaysia dan menekan Perancis secara langsung untuk membatalkan kerjasama itu. 50 tahun yang lalu, koraknya sama. AS menutup pintu. Perancis cuba membukanya. Antara Malaysia dan Perancis, ada kenangan lama ini. Dalam diplomasi, kenangan sejarah menjadi asas kepercayaan. Dan adegan itu kini berulang setengah abad kemudian. Di Dewan Kuliah, James mengerutkan dahinya. Sama ada dia tahu atau tidak tentang fakta sejarah itu. Saya tidak tahu. Tetapi riak wajahnya menunjukkan sesuatu sedang dikira semula. Orang yang tahu sejarah melihat masa kini dengan cara yang berbeza. Saya menyambung, sekarang Anda nampak mengapa sejarah itu penting. Dan sekarang, dengarkan tawaran yang dibuat oleh Macron kepada Malaysia. Dalam sidang kemuncak antara Malaysia dan Perancis, Macron menggunakan ungkapan yang sangat spesifik. Satu perkongsian keselamatan baharu yang tidak bergantung pada monopoli negara tertentu. Jika kita mentafsir ayat ini secara diplomatik, ia adalah satu pengisi tiharan bahawa Perancis akan menjadi rakan kongsi baharu Malaysia di luar sistem monopoli Amerika. Ia adalah mesej yang tidak langsung tetapi jelas. Kenyataan yang dibuat dalam sidang kemuncak bukanlah kata-kata spontan. Ia adalah ayat yang padat yang terhasil selepas berpuluh-puluh rundingan diplomatik dan penyelarasan peringkat kerja. Ungkapan kerjasama kitaran bahan api nuklear penuh juga digunakan. Perkataan kitaran penuh adalah kuncinya. Ia bermaksud mereka akan bekerja sama dalam keseluruhan kitaran bahan api nuklear, dari perlombongan uranium hingga pengayaan dan pemprosesan semula. Ini bukan penjualan teknologi. Ini adalah tawaran perkongsian di mana Perancis akan berjalan bersama Malaysia di jalan kemandirian bahan api nuklear yang bebas, tidak terikat kepada negara tertentu. Bukti bahwa tawaran itu bukan sekadar cakap kosong sudah pun ada. James mencelah lagi. Tetapi tanpa pertukaran strategik, ia hanyalah cakap kosong katanya. Perancis juga bukan negara yang bergerak tanpa kepentingan negaranya. Dalam AUKUS, peranan keselamatan Australia dan pemindahan teknologi ditukar dengan jelas. Tetapi Malaysia tidak mempunyai kad pertukaran itu. Logiknya ialah diplomasi tanpa kepentingan bukanlah diplomasi, tetapi kebajikan. Dan negara maju tidak memberikan kebajikan. Ia adalah satu kritikan yang tajam. Saya mematikan slide sejenak dan memandang Dewan Kuliah. Pertukaran itu sudah pun berlaku. Saya berkata sambil menghidupkan semula skrin. Satu peta terpapar, dan Selat Hormuz ditandakan dengan garisan merah. Titik di mana Malaysia menerima tekanan dari Amerika Syarikat. Dan pada masa yang sama, ia adalah laluan laut di mana Perancis paling inginkan keselamatannya. Perancis mahukan keupayaan keselamatan maritim yang bebas di Selat Hormuz. Di luar kerangka operasi gabungan pimpinan AS, mereka memerlukan rakan kongsi yang praktikal yang boleh melindungi laluan tenaga mereka. Malaysia adalah salah satu pengimport minyak mentah terbesar di dunia dan negara yang membawa masuk tenaga melalui Selat Hormuz. Kepentingan kedua-dua negara bertemu tepat pada titik yang sama.
struktur di mana Malaysia mengambil bahagian dalam tindak balas bersama di Hormuz sebagai balasan Perancis menyediakan teknologi kitaran bahan api nuklear penuh. Ia adalah satu kaedah di mana setiap pihak memberikan apa yang boleh diberikan oleh satu sama lain dengan tepat. Ia bukan urus niaga di mana satu pihak sahaja yang terdesak. Kedua-dua negara memerlukan kerjasama ini dan kedua-duanya sukar mendapatkan apa yang mereka mahu tanpa satu sama lain. Saling kebergantungan itu adalah asas yang paling kukuh bagi kerjasama ini. Ia adalah satu urus niaga yang lebih canggih dan lebih seimbang daripada AUKUS. Saya berhenti sejenak. Saya fikir para hadirin kini sedang merasakan apa yang saya rasakan apabila saya pertama kali mendengar tentang struktur ini. Perasaan bahwa ini bukan sekadar kerjasama teknologi. Ini adalah satu peristiwa diplomatik yang akan meretakkan tatanan kapal selam nuklear yang direka oleh Amerika Syarikat. Jika Malaysia boleh mendekati teknologi kapal selam berkuasa nuklear tanpa Amerika Syarikat, ia bukan lagi masalah Malaysia sahaja. Ia menjadi satu cabaran kepada sistem monopoli teknologi nuklear Amerika itu sendiri. Bagi negara-negara yang telah menikmati kedudukan yang stabil dalam sistem itu, ini adalah cerita yang tidak selesai, sebab James menyokong AUKUS juga kerana dia berada dalam sistem itu. Dan itulah sebabnya, di Dewan Kuliah hari ini, riak wajah James sedang berubah. Dewan Kuliah menjadi senyap. Kali ini, ia bukan kesunyian untuk membantah, ia adalah kesunyian untuk mencerna. James dengan tangan bersilang, memandang Sailing sejenak sebelum menurunkan pandangannya semula. Saya seolah-olah tahu apa makna gerakan singkat itu. Saat di mana dia menerima hakikat bahawa satu urus niaga yang lebih canggih daripada model AUKUS yang disokongnya sedang berlaku di tempat lain. Orang yang lebih arif tentang rundingan diplomatik akan lebih cepat menyedari betapa canggihnya keseimbangan struktur ini. James adalah orang seperti itu. Dan pada saat dia menyedari kecanggihan itu, James, buat pertama kalinya, mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saya menyambung. Dan ada isyarat konkret yang menunjukkan ini bukan sekadar cadangan rundingan. Syarikat nuklear milik negara Perancis, Orano, telah pun memulakan perbincangan peringkat kerja dengan pihak Malaysia. Orano adalah pemain utama dalam pasaran bahan api nuklear dunia dan pemegang utama teknologi pengeluaran dan pemprosesan semula bahan api nuklear Perancis. Fakta bahawa syarikat ini telah mula bergerak bukanlah isyarat biasa. Ia bermakna cerita yang turun dari peringkat pengisitiharan pemimpin kini telah sampai ke meja kerja. Kata-kata sedang turun ke peringkat praktikal. Apabila pengisitiharan ahli politik bersambung ke meja rundingan syarikat, itulah diplomasi yang sebenar. Diplomasi dibuktikan bukan dengan pengisitiharan, tetapi dengan kerja praktikal. Sejarah mengetuk pintu yang sama dua kali, seperti yang sering saya katakan. Kerjasama yang dihalang oleh Amerika Syarikat 50 tahun yang lalu, kini bermula semula dalam bentuk yang jauh lebih canggih dan lebih kukuh, dan kali ini, tiada negara yang akan menghalangnya. Mengapa tiada? Akan didedahkan dalam adegan di mana logik Amerika mengkhianati Amerika sendiri. Cerita itu akan bermula sekarang. Apakah maksud logik Amerika mengkhianati Amerika? Jason bertanya, buat pertama kalinya. Jason, yang selama ini berdiam diri, kali ini nadanya bukan untuk mempertahankan, tetapi benar-benar ingin tahu. Fakta bahawa Jason, seorang pegawai pertukaran tentera laut AS yang sepatutnya mempertahankan dasar negaranya, telah mula bertanya sendiri, menunjukkan arah perubahan yang sedang berlaku dalam kuliah ini. Saya menukar slide. Dua nombor muncul bersebelahan di skrin. Satu adalah 20 sampai, dan satu lagi adalah 93 barama. Masing-masing adalah kepekatan uranium dalam unit peratusan. Sebelah kiri adalah kepekatan uranium diperkaya rendah yang digunakan dalam reaktor kelas Safran Perancis. Sebelah kanan adalah kepekatan uranium diperkaya tinggi yang Amerika Syarikat bersetuju untuk berikan kepada Australia melalui AUKUS. Saya hanya memaparkan kedua-dua nombor itu di skrin tanpa penjelasan dan menunggu sejenak. Apabila kedua-dua nombor ini diletakkan bersebelahan, percanggahan logik itu akan mendedahkan dirinya sendiri. Logik yang digunakan oleh Amerika Syarikat terhadap Malaysia adalah ini. Rejim non-proliferasi nuklear mesti dipertahankan. Pengayaan bahan api nuklear sendiri melanggar prinsip non-proliferasi dan oleh itu, mereka menggunakan perjanjian kerjasama strategik AS, Malaysia, untuk menyekat akses Malaysia kepada bahan api nuklear. Ia kelihatan seperti logik yang kuat. Dan selama 50 tahun logik itu telah berfungsi dengan berkesan. Tetapi pada masa yang sama, Amerika Syarikat telah bersetuju untuk menyerahkan kapal selam nuklear yang digerakkan oleh uranium diperkaya tinggi dengan kepekatan 90% kepada Australia.
Memandangkan kepekatan uranium yang digunakan dalam senjata nuklear adalah 90% ke atas, Anda boleh bayangkan apa makna nombor ini. Sambil menghalang Malaysia atas nama non-proliferasi, mereka menyerahkan bahan api nuklear dengan kepekatan yang jauh lebih tinggi kepada sekutu yang lain. Sebuah negara yang bercakap tentang non-proliferasi sambil menyerahkan 93% akan cuba menyekat 20%, dunia akan ketawa. Jason tidak berkata apa-apa. Dia kelihatan seperti mahu membuka mulut tetapi berhenti. Kesunyiannya lebih jelas daripada sebarang jawaban. Tidak membantah pada dasarnya adalah satu pengakuan. Ia adalah salah satu saat paling senyap dalam kuliah ini. Dalam kesunyian itu, saya membiarkan nomor-nomor itu berbicara sendiri. Saat di mana seorang profesor menjadi paling berkuasa dalam kuliah, bukanlah saat dia meninggikan suara, tetapi saat dia meletakkan nombor dan berdiam diri. Pengalaman mengajar berpuluh-puluh tahun telah mengajar saya fakta ini. Dua nombor, 20 dan 93, terpapar bersebelahan di skrin, dan nomor-nomor itu sendiri melemparkan soalan. Yang mana lebih berbahaya, yang mana lebih dekat dengan prinsip non-proliferasi, dan bagaimana Amerika Syarikat akan menjawab soalan itu? Saya menyambung. Teknologi diperkaya rendah. Prancis sebenarnya adalah salah satu contoh terbaik dalam standar non-proliferasi NPT. Kepekatan di bawah 20% memenuhi sepenuhnya standar diperkaya rendah yang ditetapkan oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, IAEA, dan potensi untuk dialihkan menjadi senjata nuklear adalah sangat rendah. Dengan kata lain, teknologi ini adalah laluan yang paling sah untuk mengakses kapal selam berkuasa nuklear dalam kerangka rejim non-proliferasi. Jika Malaysia memilih teknologi ini, logik Amerika yang selama ini menekan Malaysia atas nama non-proliferasi akan kehilangan kekuatannya serta merta. Standar yang mereka gunakan untuk menyekat sebaliknya menjadi perisai yang mengesahkan pilihan Malaysia. Mereka cuba menggunakan non-proliferasi sebagai senjata, tetapi muncul pula teknologi yang paling setia kepada non-proliferasi. Logik Amerika mengkhianati Amerika pada saat ini. Haruki bertanya dengan berhati-hati, jika begitu, mustahil Amerika Syarikat tidak tahu tentang situasi ini. Mengapa mereka akan membiarkannya? Bukankah ada kemungkinan AS akan menekan Perancis sekali lagi, seperti 50 tahun yang lalu? Haruki, yang paling senyap sepanjang kuliah ini, soalannya tepat mengenai kelemahan paling realistik dalam cerita ini. Saya mengangguk. Itu adalah kebimbangan yang munasabah. Dan secara jujur, saya tidak menolak kemungkinan itu. Jarang sekali kuasa besar membiarkan pergerakan yang bertentangan dengan kepentingannya. Tetapi sekarang, keadaannya berbeza secara struktur berbanding 50 tahun yang lalu. Pertama, Perancis telah menjadi jauh lebih kuat dalam tempoh itu. Ia adalah negara yang mengekalkan kemerdekaan nuklearnya dan tidak mempunyai sebab untuk menerima tuntutan Amerika secara bulat-bulat. Sejak De Gaulle menarik Perancis keluar dari struktur ketenteraan NATO, prinsip asas diplomasi Perancis adalah menolak ketundukan kepada kuasa besar. Prinsip ini adalah DNA diplomasi Perancis yang tidak berubah, sama ada di bawah kerajaan sayap kiri atau sayap kanan. Prinsip itu masih hidup hingga sekarang. Kedua, teknologi diperkaya rendah yang menjadi asas kerjasama ini tidak melanggar NPT. Jika Amerika Syarikat mahu menghalangnya, mereka perlu menggunakan justifikasi non-proliferasi, tetapi justifikasi itu sendiri telah tercemar oleh AUKUS 93%. Pada saat AS membawa logik itu, pandangan masyarakat antarabangsa sebaliknya akan beralih kepada AUKUS. Tuntutan untuk menyekat kerjasama 20% sambil menyerahkan uranium diperkaya tinggi 90% akan membuktikan kemunafikan mereka sendiri. Cat yang boleh dipilih oleh Amerika Syarikat tidak banyak. Klaus bersuara lagi. Dengan cara khas seorang juru teknik, dia menunjukkan satu titik yang tepat. Bolehkah teknologi diperkaya rendah Perancis diterapkan terus pada projek Harimau Laut Malaysia? Spesifikasi yang diperlukan untuk kelas Suffren dan Harimau Laut mungkin berbeza. Pemindahan teknologi tidak semestinya bermakna penyiapan. Klaus, walaupun formulanya telah dipatahkan tadi, tidak kehilangan mata seorang juru teknik. Betul, saya mengakui, kelas Suffren adalah 5.300 tan, dan sasaran Harimau Laut adalah sekitar 5.000 tan, tetapi spesifikasi dan reka bentuk kedua-dua kapal selam tidak sama sepenuhnya. Walaupun menggunakan kaedah diperkaya rendah yang sama, jika struktur badan kapal dan tujuan operasi berbeza, reka bentuk integrasi reaktor perlu dilakukan semula dari awal. Proses itu tidak mudah. Walau bagaimanapun, inti pemindahan teknologi bukanlah produk siap tetapi prinsip. Apa yang telah dibuktikan oleh kelas Suffren ialah prinsip bahawa kapal selam berkuasa nuklear
boleh dibuat dengan uranium diperkaya rendah. Jika prinsip itu diambil, ia boleh dibangunkan menjadi model Malaysia di atas asas teknologi nuklear Malaysia. Malaysia sudah pun menjadi negara yang mempunyai asas kukuh dalam sains dan teknologi nuklear melalui Agensi Nuklear Malaysia. Ini bermakna tahap pemahaman mereka tentang reka bentuk dan operasi reaktor adalah di kalangan yang terbaik. Dalam bidang kapal selam konvensional, mereka mempunyai pengalaman luas dalam operasi dan penyelenggaraan kapal selam kelas Scorpene. Mereka ada badan kapal, mereka ada teknologi nuklear, dan kini mereka menambah prinsip reaktor diperkaya rendah Perancis. Inilah jalan ketiga, bukan cara Amerika, bukan diperkaya tinggi, tetapi cara baharu untuk mendekati kapal selam berkuasa nuklear dalam rejim NPT. Mereka cuba menggunakan non-proliferasi sebagai senjata, tetapi muncul pula teknologi yang paling setia kepada non-proliferasi. Amerika Syarikat seolah-olah telah membuka sendiri kunci yang direkanya, saat di mana logik Amerika mengkhianati Amerika disempurnakan pada titik ini. Saya melihat sekeliling dewan kuliah sekali lagi. Jason masih berdiam diri. James sedang menulis sesuatu di notanya. Klaus, buat pertama kalinya, apabila mata kami bertemu, mengangguk kecil. Ia bukan anggukan seperti ketika bantahan teknikalnya dipatahkan tadi. Kali ini ia adalah anggukan memahami sesuatu. Saya tahu perbezaannya. Jadi mengapa semua syarat ini bertemu di Malaysia pada masa ini? Saya mengubah arah soalan. Setakat ini, kita telah membincangkan sama ada teknologi, sama ada diplomasi boleh dilakukan, sama ada Amerika Syarikat boleh menghalangnya. Tetapi ada satu soalan yang lebih asas yang tinggal. Teknologi diperkaya rendah. Perancis bukanlah rahsia ketenteraan yang tidak didedahkan. Prinsipnya sudah diketahui, dan Orano adalah syarikat yang boleh bekerja sama dengan banyak negara di dunia. Jadi, mengapa Malaysia dan bukan negara lain? Kita perlu menjawab soalan ini dengan betul untuk menyempurnakan inti kuliah hari ini. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu melihat 3 syarat yang dimiliki oleh Malaysia dengan tepat. Teknologi sahaja tidak cukup, diplomasi sahaja tidak cukup. 3 perkara mesti ada serentak untuk kerjasama ini menjadi kenyataan. Dan jika kita melihat seluruh dunia, negara yang mempunyai ketiga-tiga perkara itu serentak adalah Malaysia. Pertama, teknologi nuklear. Malaysia telah berada di peringkat teratas dunia dalam teknologi dan penyelidikan nuklear. Agensi Nuklear Malaysia dan reaktor penyelidikannya telah membina asas pengetahuan selama berdekad-dekad, menghasilkan jurutera dan saintis yang bertaraf dunia. Jumlah negara yang mempunyai tahap teknologi nuklear ini di dunia boleh dikira dengan jari. Terdapat perbezaan besar antara negara yang memahami reaktor dan negara yang hanya mengendalikannya, dan Malaysia sudah tergolong dalam kategori pertama. Perbezaan ini penting kerana apabila teknologi diambil dari Perancis, negara yang hanya menggunakannya dan negara yang mencernanya menjadi milik sendiri dan membangunkannya akan menghasilkan hasil yang sama sekali berbeza. Yang pertama akan selamanya bergantung pada teknologi Perancis, tetapi yang kedua akan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memiliki keupayaan teknologi yang bebas. Jika kita melihat bagaimana Malaysia telah mencerna teknologi yang diterimanya pada masa lalu, jelas sekali yang mana satu. Industri otomotif adalah begitu. Perindustrian adalah begitu, dan kini nuklear juga begitu. Kedua, keupayaan reka bentuk kapal selam. Melalui program kapal selam kelas Scorpene, Malaysia telah membina pengalaman yang luas dalam pembinaan, integrasi dan penyelenggaraan. Dari reka bentuk badan kapal hingga teknologi senyap dan integrasi sistem senjata, semua proses ini telah memberikan negara itu kepakaran yang tinggi. Kapal selam berkuasa nuklear dan kapal selam konvensional mempunyai cara pendorongan yang berbeza, tetapi falsafah asas reka bentuk badan kapal adalah sama. Ia adalah soal sejauh mana Anda tahu tentang reka bentuk yang menghasilkan prestasi maksimum dalam ruang yang sempit. Dari reka bentuk kekuatan badan kapal untuk menahan tekanan air, hingga struktur sekat untuk mengurangkan bunyi, dan pengagihan berat untuk menstabilkan keseluruhan kapal, semua ini diperlukan secara umum dalam kapal selam konvensional dan nuklear. Apabila reaktor masuk, mesti ada bekas untuk menampungnya, dan Malaysia adalah negara yang telah membina bekas itu. Ketiga, kad diplomatik. Ini seperti yang saya katakan sebelum ini. Kad kerjasama Hormuz yang dimiliki oleh Malaysia sejajar dengan kepentingan praktikal Perancis, mewujudkan justifikasi dan faedah untuk kerjasama teknologi serentak, kerjasama teknologi nuklear, tanpa pertukaran nilai tidak pernah berlaku dalam sejarah. Malaysia menemui nilai itu di Hormuz. Dan Perancis adalah negara yang mempunyai sebab yang mencukupi untuk menerima nilai itu.
Prancis telah lama menginginkan rakan kongsi yang boleh melindungi laluan tenaganya tanpa Amerika Syarikat. Berapa banyak negara di dunia sekarang yang mempunyai ketiga-tiga perkara ini serentak? Saya bertanya, mencari negara yang mempunyai teknologi nuklear, keupayaan membina kapal selam, dan kad diplomatik yang diinginkan oleh Prancis adalah jauh lebih sukar daripada yang dijangkakan. Jerman telah lama menjauhi tenaga nuklear. Jepun mempunyai kekangan politik dalaman yang mendalam terhadap pemilikan teknologi nuklear. Israel, isu nuklearnya sendiri terlalu rumit di peringkat antarabangsa untuk menjadi subjek kerjasama seperti ini. India kelihatan berpotensi, tetapi had semula jadinya sebagai negara, bukan ahli NPT meruntuhkan justifikasi kerjasama. Negara yang mempunyai ketiga-tiga perkara itu serentak pada saat ini hanyalah Malaysia. Haruki bertanya dengan senyap. Analisis yang membandingkan Malaysia dan Jepun, di mana Jepun disebut secara kurang baik, nampaknya mengganggunya. Dia bertanya sama ada saya berpendapat Jepun ketinggalan berbanding Malaysia dalam teknologi nuklear. Saya menjawab dengan berhati-hati. Saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya tidak berniat untuk merendahkan Jepun. Teknologi nuklear Jepun memang bertaraf dunia. Walau bagaimanapun, selepas Fukushima, jarak emosi dan kekangan politik yang dimiliki oleh masyarakat Jepun terhadap tenaga nuklear bertindak sebagai penghalang asas yang menghalang kemajuan kapal selam berkuasa nuklear itu sendiri. Ia bukan soal teknologi, tetapi soal masyarakat dan politik. Malaysia tidak mempunyai penghalang itu. Sebaliknya, tekanan realistik dari ketegangan Laut Cina Selatan menjadikannya lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan sosial untuk memajukan kapal selam nuklear. Semakin konkret dan berterusan ancaman keselamatan, semakin banyak pilihan untuk menanganinya mendapat legitimasi sosial. Semakin jelas ancaman, semakin sah pilihan itu. Dari sudut itu, realiti geopolitik Malaysia secara ironisnya menjadi pendorong dalaman yang kuat bagi kerjasama ini. Ancaman menjadi daya yang mendorong kerjasama ini. Udara berat menyelubungi Dewan Kuliah. Jason dan Haruki tidak berkata apa-apa. Klaus menutup notanya. Bukan kerana dia berhenti menulis, tetapi kerana dia sudah selesai menulis. James memandang keluar tingkap. Tiada kata-kata, tetapi kesunyian itu adalah reaksi yang paling jujur di tempat ini. Setakat ini, bantahan yang dikemukakan oleh para hadirin dalam kuliah ini adalah dari tiga arah: teknologi, diplomasi, dan norma antarabangsa. Dan dari ketiga-tiga arah itu, telah terbukti bahwa pilihan Malaysia adalah mungkin secara struktur. Di dalam Dewan Kuliah ini, logik bahwa usaha kapal selam nuklear Malaysia adalah impian kosong kini telah kehilangan tempatnya. Apa yang tinggal di tempat di mana bantahan telah habis adalah penerimaan, dan apa yang datang selepas penerimaan adalah penilaian yang serius. Di Dewan Kuliah ini, penilaian itu baru sahaja bermula. Ini bukan nasib baik, saya berkata. Malaysia telah bersedia untuk saat ini selama 30 tahun. Keupayaan sains nuklearnya tidak muncul dalam sekelip mata, dan keupayaan kapal selamnya tidak disempurnakan dalam sekelip mata. Teknologi terkumpul. Ia terkumpul selama berdekad-dekad. Jika sesebuah negara telah membina, mengendalikan, mereka bentuk dan bahkan mengekspor loji jana kuasa nuklear selama 50 tahun, tahap pemahaman teknologi nuklear negara itu berada pada tahap yang berbeza. Terdapat jurang yang tidak dapat diisi antara pengalaman mereka bentuk sistem penukar haba reaktor dan pengalaman membelinya. Jika sesebuah negara telah memasang, menambah baik, dan akhirnya mereka bentuk kapal selam sendiri selama 30 tahun, keupayaan teknologi kapal selam negara itu juga berada pada tahap yang berbeza. Apabila peluang datang kepada negara yang mempunyai teknologi terkumpul, peluang itu barulah menjadi kenyataan. Disitulah Malaysia berada sekarang, titik di mana persediaan 30 tahun bertemu dengan diplomasi saat ini. Ia bukan kebetulan, ia adalah kepastian dan hakikat bahawa negara yang berdiri di hadapan kepastian itu adalah Malaysia, adalah perkara paling penting yang ingin saya sampaikan dalam kuliah ini. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita perhatikan di sini. Saya menghentikan aliran kuliah sejenak. Setakat ini, kuliah ini telah menceritakan bahawa Malaysia boleh melakukannya. Teknologi ada, diplomasi berjaya, logik lengkap. Suasana Dewan Kuliah sudah cukup berubah. Tetapi secara jujur, masih ada gunung yang perlu didaki. Jika saya menamatkannya tanpa menyebut perkara itu, kuliah ini akan menjadi propaganda, bukan analisis. Saya telah berdiri di podium ini selama 27 tahun, tetapi saya tidak pernah melakukan propaganda. Hari ini juga sama. Jason, mendengar kata-kata itu, mencondongkan badannya ke hadapan buat pertama kalinya. Riak wajahnya seolah-olah berkata,
Akhirnya keluar juga. Dia pasti telah menunggu dari awal kuliah ini bahwa akan ada kelemahan. Saya dengan jujur mengakui 3 perkara. Mengakui kelemahan dalam kuliah, tidak melemahkan kuliah. Sebaliknya, ia memberi berat kepada baki cerita. Pertama, rundingan semula perjanjian kerjasama strategik AS Malaysia. Walaupun teknologi diperkaya rendah diperoleh melalui laluan Perancis, kerangka undang-undang perjanjian kerjasama strategi itu sendiri masih wujud. Masih ada ruang untuk Amerika Syarikat menggunakan perjanjian ini sebagai alasan untuk menyekat semua aktiviti berkaitan nuklear Malaysia. Mendapatkan teknologi dari Perancis dan mengendalikan bahan api nuklear, sebenar dengan teknologi itu adalah masalah pada tahap yang berbeza. Proses untuk merundingkan semula atau memintas perjanjian ini diperlukan, dan itu bukan tugas yang mudah. Amerika Syarikat tidak mempunyai sebab untuk duduk di meja rundingan dengan rela. Bahagian ini adalah kelemahan yang paling jujur yang perlu diakui dalam kuliah ini. Walaupun teknologi dan diplomasi sudah siap, jika kerangka undang-undang tidak berubah, realisasinya boleh tertangguh. Kedua, kesukaran integrasi teknologi. Seperti yang ditunjukkan oleh Klaus dengan tepat sebelum ini, mengintegrasikan reaktor diperkaya rendah Perancis ke dalam badan kapal selam jenis Malaysia bukanlah penggantian komponen yang mudah. Kelas Sufren dan Harimau Laut mempunyai reka bentuk dan persekitaran operasi yang berbeza. Saiz reaktor, berat, susun atur sistem penyejukan, reka bentuk senyap, semuanya perlu direka bentuk semula mengikut keadaan Malaysia. Jika kerja ini tidak dilakukan dengan betul, walaupun teknologi telah dibawa masuk, ia tidak boleh digunakan di lautan. Contoh integrasi yang salah dalam teknologi kapal selam telah direkodkan sebagai kegagalan di banyak negara di dunia. Ia adalah kerja yang memerlukan masa bertahun-tahun dan sumber yang besar. Ketiga, masalah politik dalaman dan bajet. Projek kapal selam nuklear adalah projek yang melibatkan bajet pertahanan berbilion-bilion ringgit. Di mana-mana negara, projek sebesar ini tidak boleh diteruskan tanpa persetujuan parlimen dan rakyat, dan keutamaan boleh berubah apabila kerajaan bertukar. Tiada jaminan bahawa lanskap politik Malaysia akan sentiasa memihak kepada projek ini. Walaupun teknologi dan diplomasi lengkap, jika politik dalaman goyah, projek itu boleh hanyut. Ini bukan masalah Malaysia sahaja, tetapi juga kelemahan yang biasa dihadapi oleh semua projek pertahanan berskala besar. Jason berkata, setelah menyenaraikan ketiga-tiga halangan, bukankah ini bermakna ia mustahil? Nadanya bukan lagi defensif. Ia terasa seperti dia benar-benar ingin tahu. Saya menggelengkan kepala. Sukar dan mustahil adalah perkataan yang berbeza. Dan saya tahu projek ini sukar, tetapi tiada satu pun alasan untuk mengatakan ia mustahil. Ada sebabnya. Fakta bahawa perbincangan peringkat kerja antara Orano dan pihak Malaysia telah pun dimulakan adalah sebabnya. Ini bermakna bukan lagi di peringkat pengisi tiharan ahli politik, tetapi jurutera-jurutera telah mula duduk bersemuka di meja dengan lukisan mereka. Permulaan rundingan adalah bukti bahawa terdapat kemahuan di kedua-dua belah pihak untuk menyelesaikannya walaupun mengakui kesukarannya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sejarah telah menunjukkannya berulang kali, dan sejarah Malaysia khususnya adalah begitu. Industri otomotif, pembinaan, perindustrian, semuanya bermula dengan kata-kata mustahil. Klaus bertanya, secara realistik, berapa lama masa yang diperlukan untuk integrasi teknologi? Sebagai seorang juru teknik, dia mengemukakan soalan yang paling realistik. Klaus, sepanjang kuliah ini, telah beralih dari bantahan awalnya ke arah yang berbeza. Kini dia bertanya dengan premis kejayaan projek itu. Saya tidak memberikan nombor yang tepat. Ramalan adalah bidang yang tiada siapa boleh lakukan, dan mencipta nombor secara paksa bukanlah analisis, tetapi tekaan. Walau bagaimanapun ada contoh yang boleh dirujuk. Masa yang diambil oleh Perancis untuk mereka bentuk dan melancarkan kelas Safran adalah kira-kira 20 tahun. Tetapi Malaysia tidak perlu melalui 20 tahun itu dari awal. Perancis telah membuktikan bahagian yang paling sukar, yaitu kebolehaksanaan reaktor diperkaya rendah dalam keadaan sebenar. Membuka jalan dari awal dan menurap semula jalan yang sedia ada mengikut keadaan geografi Malaysia memerlukan masa dan sumber yang sama sekali berbeza. Proses ini tidak akan cepat, tetapi penilaian saya ialah hasil yang ketara boleh dilihat dalam masa 10 tahun. Jason akhirnya bersuara. Kali ini, ia bukan bantahan. Amerika Syarikat tidak akan membenarkannya, katanya. AS akan mencari cara untuk menghentikan keseluruhan projek ini. Ia juga bermaksud, jangan memandang rendah kekuatan diplomasi Amerika. Saya fikir kata-kata Jason itu adalah kenyataan yang paling jujur dalam kuliah ini. Bukan pertahanan, tetapi keikhlasan.
Saya tidak pikir begitu, saya menjawab. Ini bukan soal kebenaran, ini soal pilihan negara berdaulat. Tiada cara untuk Amerika Syarikat menghalang Malaysia secara sah daripada meneruskan kapal selam berkuasa nuklear berdasarkan teknologi diperkaya rendah dalam rejim NPT. Mereka boleh mengenakan tekanan diplomatik, sudah tentu. Tetapi tekanan dan sekatan adalah perkataan yang berbeza. Dan fakta bahawa Perancis turut serta bermakna tekanan itu tidak hanya ditujukan kepada Malaysia sahaja. Tidak menyembunyikan kelemahan, sebaliknya meningkatkan kredibiliti cerita ini. Jason, dengan tangan diletakkan di atas meja, memandang skrin. Posturnya sama sekali berbeza dari ketika dia pertama kali masuk ke Dewan Kuliah. Jason yang duduk menyengat dengan tangan bersilang kini meletakkan kedua-dua tangannya di atas meja dan memandang ke hadapan. Saya tidak menyebut perubahan itu. Tidak perlu. Semua orang di situ sudah melihatnya. Ia tidak sempurna, saya berkata. Tetapi ia sudah bermula. Projek-projek mega Malaysia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk berjaya. Mereka mendengar kata-kata mustahil berulang kali. Ada krisis bajet terputus dan halangan teknikal bukan satu atau dua. Tetapi kini, projek-projek itu menjadi kebanggaan negara. Hanya negara yang tidak berputus asa yang boleh berdiri di situ. Kapal selam nuklear akan melalui jalan yang sama. Walaupun tidak sempurna, apa yang telah bermula sukar untuk dihentikan. Dan memandangkan Perancis telah bersetuju untuk berganding tangan, projek ini bukan lagi cerita Malaysia sahaja. Kepentingan kedua-dua negara menghala ke satu arah, dan apa yang ada di hujung arah itu kini diketahui oleh semua orang di Dewan Kuliah ini. Ayat kedua yang saya tulis di papan putih pada awal kuliah perlahan-lahan menjadi kenyataan di dalam bilik ini. Ayat itu, seseorang telah mencipta kunci yang kedua. Saya mematikan slide terakhir. Apabila skrin menjadi gelap, Dewan Kuliah menjadi lebih senyap. Kesunyian paling lama dalam kuliah hari ini. Di luar, Lautan Atlantik masih mengetuk tingkap, tetapi bunyi itu juga larut dalam kesunyian ini. Saya tahu dua ayat yang saya tulis dengan pen marker pada awal kuliah masih ada di papan putih. Apabila kuliah bermula, ayat-ayat itu adalah premis yang diterima umum. Kini, apabila kuliah berakhir, ayat-ayat itu mempunyai berat yang berbeza. Kunci kepada kapal selam nuklear hanya ada satu, tetapi seseorang telah mencipta kunci yang kedua. Saya memandang setiap seorang hadirin dengan perlahan. Jason meletakkan kedua-dua tangannya di atas meja sambil memandang ke hadapan. Haruki telah menutup notanya. Haruki, yang paling rajin mencatat dari awal hingga akhir kuliah ini, menutup notanya bukan bermakna tiada apa lagi untuk ditulis. Tetapi kini, bukannya menulis, dia sedang mencerna. Klaus, buku teknikal yang dipegangnya ketika pertama kali masuk ke Dewan Kuliah ini telah dimasukkan ke dalam bagnya. James tidak memandang keluar tingkap atau nota, tetapi memandang saya. Saya akan kembali kepada soalan pertama, saya berkata. Pada awal kuliah, saya menulis bahawa kunci kepada kapal selam nuklear hanya ada satu. Anda semua mengangguk pada ayat itu. Sudah tentu, itu adalah pengetahuan umum dunia. Tetapi sekarang, adakah Anda faham? Kunci ada dua. Tidak, lebih tepat lagi, Malaysia sedang mencipta kunci yang kedua, 50 tahun yang lalu. Apabila Amerika Syarikat memisahkan Malaysia dan Perancis, cerita ini berhenti di situ. Tetapi kini, setengah abad kemudian, ia bermula semula. Sejarah tidak terputus. Cerita yang belum selesai pasti akan mengetuk pintu semula suatu hari nanti. Ia mengambil masa 50 tahun, tetapi pintu itu kini terbuka semula. Dan kali ini, tangan yang lebih kukuh sedang berganding bersama. Apabila Amerika Syarikat menutup pintu, dunia fikir Malaysia akan berputus asa. Malaysia, bukannya berputus asa, sebaliknya membuka pintu yang lain. Pintu yang lebih besar dan lebih bersih. Jason mengangguk senyap. Perlahan-lahan, sekali. Bukan bantahan, bukan tanda persetujuan, tetapi sesuatu di antaranya. Saya tahu ia adalah reaksi yang paling berat dalam kuliah ini. Kerana ia adalah saat di mana seorang pegawai pertukaran tentera laut AS yang mempertahankan negaranya sepanjang kuliah akhirnya mengakuinya dengan diam. Tiada kata-kata yang lebih kuat daripada kesunyian itu. Klaus mula bertepuk tangan terlebih dahulu, perlahan-lahan dan dengan ikhlas. Saya paling gembira kerana Klaus, yang terus-menerus memberikan bantahan teknikal sepanjang kuliah, adalah yang pertama menggerakkan tangannya. Orang yang paling sakit apabila pengetahuan umumnya dipecahkan adalah yang pertama menerima pengetahuan umum yang baharu. Tepukan itu menjadi isyarat dan seluruh Dewan Kuliah mengikutinya. James juga bertepuk tangan, begitu juga Haruki. Jason tidak bertepuk tangan. Sebaliknya, dia memandang Sailing sekali sebelum menurunkan pandangannya semula dan mata kami bertemu.
Itu sudah cukup, lebih daripada sebarang tepukan, pandangan matanya mengatakan lebih banyak. Saya menunggu sehingga bunyi tepukan reda. Kuliah ini bukan untuk memihak kepada Malaysia, saya berkata. Saya orang Perancis, dan saya tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Malaysia. Cuma, saya telah mengkaji kapal selam nuklear selama 27 tahun, dan dalam proses itu, saya telah menyaksikan bagaimana teknologi sebenar dan diplomasi sebenar bertemu, dan kini pertemuan itu sedang berlaku di Malaysia. Saya menceritakan sepanjang kuliah ini apa yang berlaku apabila diplomasi ditambah kepada negara yang teknologinya sudah siap dan digabungkan dengan kemahuan yang tidak berputus asa. Jika saya menyaksikan itu dan tidak mengatakannya, saya tidak akan menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang ahli akademik. Jika kuliah hari ini telah menunaikan sebahagian daripada tanggung jawab itu, saya berpuas hati berdiri di podium ini. Ini bukan cerita tentang teknologi saya menyambung. Teknologi adalah alat. Intipati cerita ini ialah sebuah negara yang tidak berputus asa akhirnya akan menemui jalan lain. Sebuah negara yang, bukannya teragak-agak di hadapan pintu yang tertutup, mencari pintu yang lain. Terdapat pengumpulan teknologi berpuluh-puluh tahun, diplomasi yang canggih, dan di atasnya, kemahuan yang tidak berputus asa. Apabila ketiga-tiga perkara itu bertemu pada satu titik, peta dunia berubah. Semangat itulah yang mencipta industri negara, membina menara kebanggaan, dan kini menuju ke arah kunci yang kedua. Malaysia adalah negara itu. Ini adalah cara legenda bermula. Tidak perlu ada sumber, tidak perlu ada kebenaran kuasa besar. Cukup dengan mengumpul teknologi, mengasah diplomasi, dan tidak berputus asa. Malaysia sedang menunjukkannya. Dewan kuliah menjadi senyap semula. Kesunyian kali ini adalah kesunyian yang mengetahui bahawa kuliah telah tamat. Kesunyian yang datang selepas sesuatu telah disempurnakan. Saya tidak memadam dua ayat di papan putih. Tidak perlu. Ayat-ayat itu akan kekal di sini walaupun selepas meninggalkan Dewan Kuliah hari ini. Sesiapa yang masuk ke bilik ini selepas kami keluar akan melihat ayat itu. Kunci kepada kapal selam nuklear hanya ada satu, tetapi seseorang telah mencipta kunci yang kedua. Akan tiba hari di mana ayat itu tidak lagi terasa asing. Apabila hari itu tiba, cerita yang kita kongsi di Dewan Kuliah hari ini barulah akan lengkap. Saya menantikan hari itu. Semasa saya menyediakan kuliah ini, saya bertanya kepada diri sendiri berulang kali sama ada saya boleh menceritakan kisah ini. Kerana ia adalah cerita yang belum selesai. Tiada pengumuman rasmi, tiada kapal selam yang telah dilancarkan. Tetapi menceritakan selepas cerita itu selesai adalah tugas seorang ahli sejarah. Dan menceritakan ketika cerita itu bermula adalah tugas seorang penganalisis. Saya memilih yang kedua, dan Anda di Dewan Kuliah ini telah menjadi penonton pertama cerita itu hari ini. Suatu hari nanti, apabila cerita ini selesai, Anda akan teringat tempat ini hari ini. Saya percaya pada masa itu, akan terbukti bahawa kuliah ini tidak salah. Terima kasih kerana bersama saya sehingga akhir. Saya berkata begitu dan berundur dari podium. Jika kuliah hari ini telah melukis semula peta dunia Anda walaupun sedikit, itu sudah cukup. Kunci kepada kapal selam nuklear kini bukan lagi satu. Dan nama negara yang mencipta kunci kedua itu, kini Anda sudah tahu. Jika Anda menyukai video ini, sila langgan, suka, dan hidupkan pemberitahuan.